Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so hari ni kita buat exercise lah sikit, integration by substitution ni. Ulang kaji sikit Okay, so soalan dia biasalah memang macam ni lah. Solve the following integral by using appropriate substitution. So saya malas nak tulis soalan banyak kali, saya tulis sekali je Okay, so yang pertama, so integrate this function. Okay, so nanti memang dia akan bagi tahu by using appropriate substitution. So maksudnya kena pakai substitution. Okay, so soalan yang pertama ni, so kalau korang nak substitute dan kalau yang sebelum ni ada clue dia pakai kuasa of exponent, ataupun kalau rational function kita pakai yang denominator. Okay, so biasanya kalau rational function tu mostly pakai denominator lah. So kalau yang macam ni kita ada exponent. So exponent kita akan gunakan kuasa dia. So lagi satu clue kita boleh tengok x kuasa 2 ni adalah hasil pembezaan x kuasa 3 ataupun semua ni sekali. So x kuasa 3 tambah 1 ni, kalau korang bezakan terhadap x, so korang akan dapat 3x kuasa 2. So dia akan keluar x kuasa 2. So maksudnya kat sini kita boleh pakai x kuasa 3 tambah 1 ni sebagai u. So dia kena mahir benda ni. So korang kena tengok mana yang satu tu adalah hasil pembezaan daripada yang lagi satu. Sebabnya lepas kita substitute u dengan benda tu, kita akan bezakan. So u sama dengan x kuasa 3 tambah 1. Tapi kalau korang guna substitute yang ni, e. So katakan kalau korang pakai u sama dengan e 3 tambah 1. So bila korang differentiatekan, so dia akan jadi e sama juga e tambah 1 dan darabkan dengan 3x kuasa 2. Memang dia keluar x kuasa 2, tapi yang ni untuk apa? Sebabnya nanti dekat pembezaan ni yang keluar x kuasa 2 ni, biasanya nanti dia boleh cancel dengan x kuasa 2 yang dekat dalam ni. Tapi kalau ni ada benda ni nak buat apa? Sebab ni nanti ni ganti dengan u, dia tak boleh lah cancel dengan yang ni. Okay. So yang ni salah lah, kita tak boleh nak pakai. So kita ambil dia punya kuasa sahaja. Okay, so kuasa dia u sama dengan x kuasa 3 tambah 1. So nak pakai kuasa 3 pun boleh. Okay, sambung semula. Okay, so tadi ada sorry. Okay, so tadi kita let u sama dengan x tambah 1. Lepas tu kita differentiatekan dia, dapatlah 3x square. So 3 buat depan, tinggal x square. Lepas tu kita cari dx. So dapat dx sama dengan du per 3x kuasa 2. So ni dx ni pindah pergi ke sini, kita dapat yang ni. Lepas tu 3x kuasa 2 pindah pergi ke sebelah, jadilah du per 3x kuasa 2. Okay, so lepas tu kita gantikan. So x kuasa 3 tambah 1 tadi jadi u, dan dx jadi du over 3x kuasa 2. Okay, so objektif substitution ni apa yang kita boleh buat seterusnya lepas kita substitute, kita boleh cancelkan dengan yang lagi satu ni. So kalau tak boleh cancel, so maksudnya kita substitution tu salah. Lepas tu bila dah cancel, dah tinggal yang ni. Lepas tu ni kita ada 1 per 3. 1 per 3 kita boleh bawa keluar terus. 1 per 3 integration e kuasa u d u. So dapatlah 1 per 3 e kuasa tambah c. So integrate e kuasa u, dapat e kuasa u. Lepas tu ganti balik apa tu u. U adalah x kuasa 3 tambah 1. Okay, so seterusnya. Okay, yang kedua. Okay, so integration ln kuasa 2x dx, ln kuasa 2x per 3x dx. Okay, so apa yang kita nak substitute? Okay, clue sebelum ni, kalau kita jumpa rational, kita pakai denominator. Tapi kalau kita pakai denominator, apa akan jadi? So u dengan 3x.
So du sama dengan 3 dx. So tak ada pun muncul ln. So biasanya kalau kita guna substitution, kita differentiate, nanti dia akan muncul yang lagi satu. So kita pakai 3x. So nanti dia akan muncul term-term yang lain yang lebih kurang sama dekat dalam ni. Sebab 3x kita dah pakai. So term yang lainnya yang kita ada adalah ln x. So biasanya dia akan muncul ln x lah kalau betul kita substitute. Tapi kita substitute 3x ni, dia tak muncul pun ln x. So maksudnya kita punya substitution ni salah. Okay? Contoh macam yang nombor 1 ni tadi. Kita pakai yang ni. Lepas tu kita differentiate, dia muncul x kuasa 2. X kuasa 2. So betul lah. Okay? Okay, so yang ni, so tak boleh pakai 3x. Habis tu nak pakai yang mana? Yang lain, sebutan yang lain yang kita ada adalah ln x. Okay, ataupun ln kuasa 2x. So kita boleh pilih ln x lah. Tak payah nak pakai ln kuasa 2x tu. Kalau kita pilih u sama dengan ln kuasa 2x, so apa akan jadi? So u sama dengan 2 bawa depan. Lepas tu kita 2 bawa depan. So yang tinggal 2 ln x kuasa tinggal 1. Lepas tu differentiatekan ln x, dapatlah 1 per x. Okay, so dia akan jadi ni du over dx. So ni kat sini kita akan ada 2 ln x per x. So ada x. Okay, so bawah ni dekat bawah 1 per x. So ni ada 1 per x ni dekat bawah ni. Okay, memang dia muncul. Tapi ada lagi ln x ni. Ni, so sepatutnya bila kita differentiate u ni, u sama dengan ln square x, dia akan muncul apa yang ada dekat dalam ni, iaitu 1 per x. Tapi dia tak akan wujud semula yang ni. Ni ada ln x kat sini. Tapi ni ada lagi ln x. So tak boleh lah pakai yang ni. Sebabnya nanti kita tak boleh nak cancel tu. Okay. Okay. So dan lagi satu, sebenarnya integration substitution ni, masa korang buat substitution kat sini, korang dah fikir dah step-step kat sini macam mana boleh ke tak. Dia macam main caturakan ni, step seterusnya apa yang possibility yang korang boleh buat. Okay, macam tu lah. Okay. So nak mahir benda ni, buat latihan banyak kali lah. Okay. Okay, so saya pilih u sama dengan ln x. So bila differentiate ln x, so du over dx, kita akan dapat 1 per x. So muncul yang lagi satu term. So kat sini ni kita ada 1 per x ni. Okay. Okay, so seterusnya cari dx. So du sama dengan 1 per x dx. Okay, lepas tu x ni bawa pergi ke kiri, darabkan dengan du. So kita akan dapat dx sama dengan x du. Lepas tu gantikan. So integration semua ni, so kita akan dapat u kuasa 2 per 3x x dx. Okay. So tadi saya cakap apa, dia boleh cancel. So bila dah gantikan tu, nanti kita boleh cancel. So boleh cancel. So tinggallah integration u kuasa 2 per 3 du. Okay, so 1 per 3 u kuasa 2. Okay, so ni 1 per 3 ni boleh bawa keluar terus. 1 per 3 kat luar. Lepas tu integrate u kuasa 2. Jadi u kuasa 3 per 3. So dapatlah sama dengan u kuasa 3 per 9 tambah c. Lepas tu gantikan balik u kuasa 3. Gantikan balik u. So dapatlah ln kuasa 3x per 9 tambah c. Okay. Okay, so katakan kalau tak reti nak fikir fikir macam kita let kat sini, lepas tu tak reti nak fikir step-step yang seterusnya. So tak apalah, try lah satu persatu. Contoh macam yang ni tadi kan. So katakan buat substitute jadi yang ni. So dapatlah du over dx 2 ln x per x. Okay. Lepas tu cari dx dia. So du dengan 2 ln x per x dx. So dx awak akan dapat x du over 2 ln x. So bila awak gantikan, awak akan dapat integration. Okay, so ln kuasa 2 jadi u. Okay, so yang ni. Okay, so yang ni akan jadi u per 3x dan dx dia gantikan dengan yang ni.
So X du per 2 ln X. Okay, so yang ni kita boleh cancel. Tapi ni ln X, so tak boleh lah. So U per 3 du over 2 ln X. Okay, so biasanya substitution ni, kalau lepas substitution, term yang dekat dalam ni dia semua ni in term of U. So sini U, sini du. Tapi ni ada X. So maksudnya yang ni salah. So tak boleh lah pakai substitution yang ni. Okay. Okay, yang ketiga. Okay, so 2 theta cos 3 2 theta cos 3 2 theta. Okay. So untuk trigo ni biasanya kita akan tengok yang mana adalah derivatif untuk yang lagi satu. Contohnya macam sin 2 theta ni adalah derivatif untuk cos 2 theta. Cuma negatif lah. Okay, so d over dx sin x, kita akan dapat cos x. So maksudnya cos x ni derivatif untuk sin x. Dan d over dx cos x adalah dapat negatif sin x. Okay. So sin x adalah derivatif untuk cos x. Okay. So maksudnya dengan cos ni dua-dua ni derivatif masing-masing lah. So maksudnya awak boleh pilih u ni nak pakai sin 2 theta ataupun cos 2 theta. So jangan pilih kuasa 3 tu lah. Sebab kalau pilih kuasa 3 nanti dia akan jadi panjang-panjang. Katakan pilih u sama dengan cos 3 2 theta. So u over d theta, korang akan dapat 3 cos kuasa 2 theta. Lepas tu differentiate cos, dapat negatif sin 2 theta. Lepas tu differentiatekan 2 theta, dapat 2. So memang ada sin, dia muncul untuk yang ni sin, tapi yang ni cos dia tak hilang. Okay, so ni salah lah. Okay, so tak boleh pakai. Okay, so kita pakai cos. Nanti yang lagi satu saya tunjuk pakai sin pula. Okay, so u sama dengan cos 2 theta. So du over d theta sama dengan negatif sin 2 theta. Lepas tu darabkan dengan hasil pembezaan 2 theta, iaitu 2. Lepas tu susun simplify. So 2 letak depan, negatif 2 sin 2 theta. So du sama dengan negatif 2 sin 2 theta di theta. Lepas tu cari d theta. So d theta sama dengan ni, bawa pergi ke sebelah kiri. So dapatlah du per negatif 2 sin 2 theta. Lepas tu nak gantikan. So sin 2 theta cos 3 2 theta di theta sama dengan integration sin 2 theta. So cos 2 theta tadi jadi u. So gantikan. So dapatlah u cos 3. Lepas tu darabkan dengan d theta sama dengan du per negatif 2 sin 2 theta. Okay, so kat sini kita boleh cancel sin 2 theta sin 2 theta. So yang tinggal u cos 3 per negatif 2 di theta. So sini 1 per negatif 2. So boleh keluarkan lah negatif 1 per 2. Okay, so integration u kuasa 3 du. Lepas tu integrate, dapatlah u kuasa 4 per 4. Lepas tu gabungkan negatif 1 per 2. Darab u kuasa 4 per 4. Lepas tu jangan lupa tambah c. Okay. Dapatlah negatif u kuasa 4 per 8. Lepas tu gantikan semula u. So dapatlah cos kuasa 4 di 2 theta. Tambah c. Okay, so tambah c tu jangan lupa. Okay, so ni sama juga. Cumanya kali ni saya substitute u sebagai sin 2 theta. Okay, so du over d theta sama dengan cos 2 theta. Lepas tu darabkan dengan hasil pembezaan 2 theta, iaitu 2. So dapatlah ni. Lepas tu cari d theta, pindah-pindahkan, dapatlah du per 2 cos 2 theta. Lepas tu gantikan. So sin 2 theta jadi u cos kuasa 3 2 theta. Lepas tu darabkan dengan d theta. So d theta ganti dengan du per 2 cos 2 theta. So ni kita boleh cancel cos 2 theta. So yang ni tinggal kuasa 2. Okay, so tak hilang lagi ni. Cos 2 tak hilang. Okay. Macam mana saya tak hilang? Saya kata tadi kalau lepas gantikan dia akan jadi u dalam sebutan u. Tapi ni ada sebutan theta lagi. So apa yang kena buat?
identity. Okay, so cos kuasa 2 ni dia boleh jadi identity. Tapi kalau dia jadi kat sini, katakan dah simplify, ada cos kuasa 5. So cos kuasa 5 ni tak boleh lah nak pakai identity. Sebab kuasa identity yang genap-genap je. Ni kuasa 5 ni ganjil ataupun kuasa 3. So tak boleh. So bila tak boleh, maksudnya penggantian yang korang pakai tu salah. Okay. So tapi untuk yang ni, so cos kuasa 2 theta ni, kita boleh pakai identity. Jadi 1 tolak sin 2, sin kuasa 2 theta. Lepas tu gantikan sin 2 theta dengan u. So 1 tolak u kuasa 2. Lepas tu kembangkan. Okay, so yang ni per 2, 1 per 2 kita boleh letak dekat depan sini. 1 per 2. Kembangkan dapat yang ni. Lepas tu integrate. Integrate dapatlah u kuasa 2 per 2 tolak u kuasa 3 per 4 tambah c. Lepas tu gantikan u. Lepas tu kembangkan 1 per 2. So 1 per 2 darab sini dapat 1 per 4. 1 per 2 darabkan dengan yang ni dapat 1 per 8. Gantikan u dapat yang ni. So jawapan tak sama dengan yang atas. Yang atas cos kuasa 4. Ni ada sin kuasa 2 dengan sin kuasa 4. Memang tak sama. So kalau nak samakan, kena pakai identity lah. So masukkan sin kuasa 2 tu dalam sebutan cos. Okay. So nanti kalau pakai identity, jadi sama lah nanti. Cuma dia banyak kerja lah. Okay. So biar je. So step dia sama. Jawapan ni pun betul, boleh kita terima. Okay, so yang kelima. Tapi kadang ada certain dia dapatlah jawapan yang sama. Bila gunakan penggantian yang tak sama macam ni dengan ni kan tak sama penggantian. Tapi ada certain case dapat jawapan sama. Tu jangan terkejut lah. So dapat jawapan tak sama pun okey, kira betul lah. Janji step dia betul, boleh betul. Lepas tu yang soalan yang kelima pula. Okay, so ni rational. So rational, lepas tu sin 2 theta ke theta. Okay, so kalau rational macam ni, lepas tu ada trigo. Biasanya yang atas ni kita tak pakai substitution lah. Walaupun kita nampak cos 2 theta ni adalah derivatif untuk sin 2 theta. So tak pilih lah yang atas ni. Sebabnya biasanya, macam mana nak cakap, kita akan tengok sini ni. Ni sin 2 theta dengan sin 2x dengan 2x. So ni kita tak kacau. Sini ni darab. Okay, so darab. Kalau bawah ni bahagi. Kalau yang macam atas ni, sin 2 theta darab d theta. Okay, so kita boleh tengok. Ataupun cos 2 theta ni darab dengan d theta. So dia darab. Okay, so dia tak ada masalah nak pakai mana satu. Kalau yang macam ni, atas ni kita ada darab. Lepas tu sini ada bahagi. So maksudnya yang darab ni kita tak akan kacau. So kita akan kacau yang bawah ni. Kita akan gantikan yang dekat bawah. Okay, so u sama dengan cos 2 theta. Kita ambil cos 2 theta. Okay, so tak ambil square root. Sebabnya kalau ambil square root nanti, contoh, so u sama dengan square root tu kuasa 1 per 2. So bila differentiate, cos 2x, so negatif 1 per 2. 1 per 2 kat depan. Lepas tu differentiate dalam ni, cos x jadi negatif sin 2x. Lepas tu darabkan dengan pembezaan 2x, iaitu dapat 2. So sin x, ya betul, dia muncul yang ni, ada sin x. Tapi yang ni, dia tak hilang lagi cos 2x. So tak payah ambil kuasa tu, square root tu tak payah ambil. So kita ambil cos 2x saja. So u sama dengan cos 2x. So du over dx sama dengan negatif sin 2x. Lepas tu darabkan dengan pembezaan 2x, iaitu 2. So dapatlah yang ni. Lepas tu cari dx. So dx dapat du over negatif 2 sin 2x. Okay, so sin 2x per semua ni, so pakai penggantian tadi. So yang bawah ni jadi u, dx jadi, so dx jadi du per negatif 2 sin 2x. Lepas tu
Ni kita boleh cancel sin 2x dengan 2x cancel. So tinggal yang ni. Nampak? So tinggal u sahaja. So dah tak ada x. Lepas tu integrate. So dekat bawah ni naikkan atas jadi negatif 1 per 2. 1 per negatif 2 ni kita boleh keluarkan lah. So negatif 1 per 2. Lepas tu yang ni integrate negatif 1 per 2 tambah 1 jadi 1 per 2 per 1 per 2. Okay, so 1 per 1 per 2. So 2 akan dekat atas. Jadi 2 per 1. Lepas tu permudahkan. So tinggallah negatif cos 2x kuasa 1 per 2. Okay. Lepas tu ubah dalam bentuk square root. So negatif square root cos 2x tambah c. Okay, so yang ke-6. Okay, sama juga fraction. So ambil sekali dengan 5, tak ada masalah. Sebab 5 ni kalau kita differentiate nanti dia jadi kosong. So dia tak akan memberi kesan apa-apa. So ambil sekali dengan 5. So cos 2x tambah 5. So differentiate dapat negatif sin 2x. Darabkan dengan hasil pembezaan 2x iaitu 2. Okay. Lepas tu du over dx dapatlah negatif 2 sin 2x. Dan cari dx. Dx sama dengan du per negatif 2 sin 2x. Okay, dapat. Okay, lepas tu gantikan. So gantikan. Okay, so cos 2x tambah 5 jadi u sin 2x ke atas. Lepas tu dx jadi du over negatif 2 sin 2x. Lepas yang ni dengan yang ni cancel. So tinggallah integration 1 per negatif 2u du. 1 per negatif 2 bawa depan. So negatif 1 per 2. Integration 1 per u du. Okay, so integrate 1 per u jadi ln modulus u tambah c. Lepas tu masukkan semula apa itu u. Okay. Okay, terusnya yang ke-7. Okay, integration square x per 1 tolaktan x dx. Okay, ini pun samalah. Kita akan gantikan dengan yang bawah ni. Sebab kita boleh nampak secant kuasa 2x ni adalah derivatif untuk tan x. Okay, so d over dx tan x jadi secant square x. Okay, so kita boleh gantikan u dengan yang ada tan tu. So kita ambil semua sekali. Sebab nanti differentiate 1 ni jadi kosong. So dia tak akan memberi kesan apa-apalah. So u sama dengan 1 tolak tan x. Okay. So lepas tu du over dx sama dengan negatif secant square x. Lepas tu carilah dx. Pindahkan dia. So pindah-pindah dapat dx sama dengan yang ni. Okay. Lepas tu gantikan integration benda ni. So 1 tolak tan x jadi u. Lepas tu dx gantikan dengan du per negatif secant square x. Lepas tu ni cancel. So tinggal negatif. So 1 per negatif u du. So negatif ni pun boleh letak dekat depan. Okay. So 1 per u integrate menjadi ln modulus u tambah c. Okay, so jangan lupa. Lepas tu gantikan semula u. Dapatlah 1 per tan x. 1 tolak tan x. Okay. Okay, 8 last ni rasanya. Okay, so last. Okay. So contoh yang ke-8. Okay. So integrate secant 2x tan 2x per secant 2x tambah 3. Okay. So yang ni kita substitute yang bawah ni sebagai u. Jangan ambil kuasa. Ambil secant 2x tambah 3. Okay, sebabnya atas ni secant 2x tan 2x ni, secant dengan tan ni adalah derivatif untuk secant. So u sama dengan, kita let u sama dengan secant 2x tambah 3. Lepas tu differentiatekan dapatlah yang ni. So du secant 2x tan 2x. Okay, so secant jadi secant dengan tan. Lepas tu darabkan dengan pembezaan 2x iaitu 2. Bezakan 3 dapat kosong. So tambah kosong lah. So biar je lah tambah kosong. Lepas tu cari dx. So dx sama dengan yang ni. Lepas tu gantikan. So gantikan. So yang dalam ni secant 2x tambah 3 ni jadi u.
Lepas tu dx jadi du per 2 secant 2x tan 2x. Lepas tu yang ni kita boleh potong dengan ini. Dia boleh permudahkan. So tinggallah pembezaan 1 per 2 u kuasa 2 di u. Okay, so 1 per 2 boleh letak kat depan. Lepas tu kita ada u kuasa 2 kat bawah, naik atas. So u kuasa negatif 2. Okay. Lepas tu jadi 1 per 2. Bezakan u kuasa negatif 2, dapatlah u negatif 1. Lepas tu per negatif 1 tambah c. Okay, so negatif ni kita boleh bawa sini, jadilah negatif 1 per 2. So u kuasa negatif 1 jadi 1 per u tambah c. Lepas tu gantikan semula u. So ni negatif 1 per 2u. So jadilah 1 negatif 1 per 2 u tadi adalah secant 2x tambah 3. Lepas tu tambah c. Okey, so persoalan, kenapa dekat sini 1 per u kuasa 2 ni kita naikkan atas, tapi yang ni 1 per u ni kita tak naikkan atas. Sebabnya 1 per u integrate dapat ln. Yes, untuk 1 per u. Kalau korang naikkan atas, integrate u kuasa negatif 1 du. Bila korang integrate, dapat u negatif 1 tambah 1 bahagi negatif 1 tambah 1 tambah c. So ni dapat u kuasa kosong per kosong tambah c. Okay, so kalau bahagi kosong, apa yang dapat? Korang dapat kalau bahagi kosong. Kalkulator pun kalau korang tekan bahagi kosong pun dia akan tulis Mac error, tak silap. Mac error ke syntax error, tak ingat lah. Okay. So tak boleh. Okay, so tak boleh. So maksudnya untuk 1 per u ni tak boleh naikkan atas. So 1 per u ni special lah. So dia akan jadi ln. Okay. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Okay, so apa-apa soalan boleh WhatsApp, okay? PM je dekat WhatsApp.